Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi kelas. Tak jawab, kita tunjuk muka. Selamat pagi. Okey, ni masuk YouTube ni. Okey, budak lelaki berjulak. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, kenapa yang ke depan tu ngantuk je muka? Tu gerhang. Okey, so hari ni kita akan masuk kepada topik 9. Mungkin topik yang terakhir. Terakhir? Betul? Topik terakhir kan? Index number petang ni kan? Kan? Hari ni Selasa kan? Ada kelas petang kan? Jangan lupa pula. Okey, pasal petang ni index number. Okey, so petang ni index number, so kita akan habis syllabus. Okey, so kita akan habis syllabus secepat mungkin because sebab kita nak drill kamu ada buku BMX kan? Dapatkan buku BMX. Chong Yi Bok mana? Okey. Jadi perinal Iban Ragupati. Mana? Ramai tak ada ni. Tak apa. Okey. Ingat saya tak ingat kot walaupun dah lama tak jumpa. Saya ingat. Okey. So hari ni kita akan masuk kepada topik apa nama? Topik apa guys? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Okey ya? Alhamdulillah. Okey, so lihat pada nota kita, lecture notes. Kamu dah print belum? Okey, kalau dah baguslah. Okey, kita lihat pada lecture notes. Nampak lecture notes saya? Okey, spatial probability distribution. So in this topic, kamu akan ada belajar 3 atau 4 kot? 4. Yang pertama adalah binomial distribution. Ingat tak binomial? Apa itu binomial? Binomial tu apa? Yang ada guna formula NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Ingat tak? Tak ingat tu. Okey, tak apa. Okey. Yang kedua adalah Poisson distribution. Yang ketiga, normal distribution. Normal ni kamu dah pernah jumpa. Masa MAT dulu. Paling popular adalah gambar rajah loceng. Gambar rajah graf loceng. Okey. Lain kali masuk ke depan lain kali kalau boleh ke depan. Walaupun kat situ jimat masa. Tapi kurang sopan lah. Okey. And then, apa? Lupa dah bebel ni. Apa ni? Normal distribution, betul? Okay, normal distribution. And then kita akan ada continuity correction. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pembetulan keselanjaran. Yang tambah 0.5 tolak 0.5. Ingat? Yang kena tambah 0.5 tolak 0.5. Tak ingat tu. Okay, tak apa. Okay, so kita lihat pada yang pertama. Binomial. So dalam topik 8, kalau kamu dah belajar ataupun dah tengok video dan sebagainya, ada 2 jenis variable, iaitu yang pertama discrete random variable, yang kedua adalah continuous random variable. So discrete ni benda yang kita boleh kira, dan discrete sangat mementingkan simbol pada inequalities. Ingat, kalau ada sama dengan maksud termasuk, kalau tak ada sama dengan tak termasuk. So discrete sangat particular dengan simbol inequalities. Tetapi continuous dia tak kisah. So benda yang sama kita apply untuk topik 9 ni. Binomial dan juga Poisson dia adalah discrete. Okay. Tapi normal dia adalah continuous. Tulis kat nota tu. Nanti kamu sebab apa? Sebab penting. Sebab bila discrete dia sangat mementingkan simbol. Dia kisah ada sama dengan ke, tak ada sama dengan ke. Okey. So tu yang pertama, pengenalan dia. So binomial distribution. So kita masuk kepada binomial distribution. Okey. Binomial distribution ada 4 condition dia. Okey, Allahu Akbar. Salah pula. Okey. Nak highlight dia jadi potong pula
So binomial distribution. So ada 4 condition. Yang pertama, dia adalah identical trials. Maksud kita punya attempt ataupun kita buat sebab satu eksperimen, kita punya attempt tu dia bentuk yang sama. Contoh awak memanah. So attempt yang pertama, attempt yang kedua, attempt yang ketiga, kan? So dia identical trials. Okay. So yang kedua, dia hanya ada 2 outcome saja. Success dan juga fail. Success dan juga failure. Okay. So success tu kita labelkan sebagai P dan failure tu kita labelkan sebagai Q. Okay. So tu yang pertama. Okay. So success dan juga failure. Okay. And then dia kata the probability of success is not. Okay, ni saya dah beritahu. Dan nak cari Q adalah bersamaan dengan 1 tolak P. Sebab total probability adalah 1. So kalau P adalah probability of success, nak cari Q adalah 1 tolak. Okay. And then last kali, ni paling penting ciri dalam binomial, iaitu trial are independent. Maksud kita punya trial tu, kita punya cubaan tu, dia mesti tidak bergantung each other. So dia independent. Okay. Let's say dalam contoh gambar ni dia kata basketball. So let's say kamu throw dalam free throw. Siapa main basketball kat sini? Free throw ni bila kita buat fall kita dapat 2 mata tau. Kita akan shoot dekat dalam kotak tu. Bila kita attempt contohnya attempt yang pertama dia bila free throw ada 2 kali attempt saja. So yang pertama dia score kan, contohnya. Yang kedua dia tak masuk, contohnya. So bermaksud ada 2 kali dia punya number of trial. Dan number of trial dia sama, iaitu dia shoot kan. Tapi dia punya probability dia sama ada masuk ataupun tak masuk. So dia adalah binomial. Sebab bila dia punya probability masuk tak masuk tu dia adalah 50-50. So sampai bila-bila pun kamu shoot sehebat mana pun kamu jadi play NBA ke, dia punya chances untuk masuk adalah 50-50. Sama ada masuk ataupun tak masuk. So dia bermaksud dekat situ dia punya antara trial tu dia tak bergantung. Dia tetap 1/2. Chances failure dan juga success. Okay. Kalau tak nampak lagi kita tengok pada contoh. So binomial, okay, kita boleh tulis dalam bentuk ni. Seperti nota kamu ni. So cara baca dia adalah kita adalah binomially distributed. Ada 2 parameter. Yang pertama N. N tu adalah number of trial. Dan juga P adalah probability of success. Kebarangkalian yang berjaya. Okay. And then dia cakap apa? If X is a random variable which represent the number of successes, then the probability distribution of X is given by. So bermaksud kita boleh cari probability dia menggunakan formula ni, iaitu Px equal to R, yang mana dia punya formula adalah NCR times with P to the power of R times with Q to the power of N minus R, dan R tu adalah apa dia? Number of successes obtained. Bermaksud kalau macam kita score shoot tadi, bola basketball tadi, berapa banyak yang masuk? Sama ada 0 yang masuk ataupun 1 masuk ataupun 2 masuk. So kita punya R tu sentiasa bermula daripada 0 sampailah kepada N. Maksud sama ada tak masuk, so kosong lah kan. So R tu bermula daripada 0. So formula ni kamu kena ingat lah. Kamu dah biasa kot masa kat sekolah menengah dulu. Betul? Okay. So dah explain kat situ apa itu R, apa itu P, apa itu Q. And then ada tambahan nota dekat sini. NCR juga bersamaan dengan N factorial over R factorial times with N minus R factorial. Okay, so itu cara untuk dapatkan NCR. Okay, dia ada gunanya nanti. Tapi sangat sikit. Apa? Nanti kamu akan faham. Tengok, okay, kita lihat pada example yang pertama. Okay, so the instruction is determine whether the following situation can be modeled as binomial distribution. Okay, tadi ada 4 ciri saya cakap kan. Dan ciri yang paling penting, binomial adalah independent. Okay. So kita tengok. Dia kata yang pertama, number of head obtained when unbiased coin is tossed 10 times. Bermaksud dia akan toss duit shilling tu sebanyak 10 kali. So dia punya possibility ataupun outcomes dia adalah head ataupun
tail saja, betul? Okey. So, sorry. Yang pertama, katakanlah balingan yang pertama, dia nak baling 10 kali kan? So bermaksud n dia 10, number of trial dia, betul? And then probability of success dia untuk dapat apa? Head. Apa probability success untuk dapat head? 1/2. Okey, so bermaksud dia ada n, dia ada p, betul? So dia ada 10, dia ada 1/2. Okey. And then katalah balingan pertama dapat head ataupun tail. Balingan yang kedua dia akan pecah lagi kepada 2, betul? Head, tail. Head, tail. Kat sini dia punya probability adalah 1/2. Kat sini pun 1/2. Kat sini 1/2. Kat sini 1/2. Kat sini 1/2. Kat sini 1/2. Okey. Kat sini menunjukkan walaupun pada balingan kedua dia punya probability untuk getting head tu tak berubah. So bermaksud dia tak bergantung kepada keputusan yang pertama. Okey, bermaksud dia adalah independent. So bila independent bermaksud jawapan dia apa? Binomial. Sebab kita nak kelaskan dia sama ada dia binomial ataupun tidak. So ciri yang terakhir adalah independent. Macam mana tahu independent? Probability yang seterusnya tak akan efek dengan yang sebelumnya. Maksudnya dia tak terefek dengan situasi yang sebelumnya. Faham tak? So dia independent, dia tak bergantung satu sama lain. Okay, kita lihat daripada yang kedua. Okay, the number of black pens obtained when 4 pens are picked at random, one at a time. Okay, from a box containing 5 black pens and 15 red pens. Okay, so kita ada 20 batang pen, 5 batang berwarna hitam, 15 batang berwarna merah. Betul? Okay, so dia kata dia nak cabut berapa kali? 4 kali. Tetapi setiap cabutan hanya ambil 1 saja. Betul? Betul lah. Okay, bagus lah. Okay, so sekarang ni apabila saya buat ni, kita akan ada black dan juga red. So ni cabutan yang pertama. Kita cabut 4 kali. So cabutan yang pertama dia akan jadi apa? 5/20. Yang bawah ni 15/20. Okey. Untuk cabutan yang kedua, black, red, black, red. Okey, kalaulah yang pertama saya dah cabut, saya letak kat luar kan? So bilangan akan berkurang ke dia akan sama? Okey, berkurang, betul? Sebab kita dah keluarkan pada yang pertama. So kat sini akan jadi per 19. So kalau tadi 5, kalau yang kedua pun blue lagi, so bermaksud 4/19. So kat bawah ni apa? 15/19. Okey. Kalau yang kedua ni kita dapat red. Yang pertama dapat red, yang kedua pun dapat red, dia akan jadi 14/19. Yang ke atas akan jadi 5/19. Okey. Dekat sini kita ada n. N kita adalah 4 kali kita cabut, betul? Dan probability untuk dapat black adakah berubah ataupun tak berubah? So bermaksud dia bergantung kepada keputusan yang pertama. So dia not independent. So bila dia not independent, so not binomial. Faham tak? Sebab dia berubah. Kalau kat sini dia still tak berubah, 5/20 dan juga 15/20 bermaksud dia adalah independent. Faham tak? Jelas So sekarang ni kenapa kita reject dia? Sebab dia not independent. Sebab pada cabutan kedua dia dah bergantung kepada cabutan yang pertama. Sebab kita dah buang 1, so bilangan akan berubah. Okey. Lihat kepada yang ketiga. 20. Relax No, okay, no? Okay. Okay. So sekarang ni kita baca. The number of lettuce seeds that germinate from a pack of 3 seeds, given that the probability that a lettuce seed germinate is 0.8. Okay, so kita ada N kita berapa? 3. Probability of lettuce to germinate ataupun sukses adalah 0.8. So kita ada N dan juga P tu. 3 dan juga 0.8. Okay. So let's say kita akan ada germinate
not germinate. Betul? So kalau germinate is 0.8. Kalau not germinate is 0.2. Okay. Kalau saya cabut untuk seterusnya, adakah dia akan berubah? Dia akan maintain. Dia tetap akan jadi 0.8 dan juga 0.2. Sini pun sama. Germinate, not germinate. So 0.8, 0.2. So kalau kat sini dia independent ataupun not independent. So dia adalah independent. So bermaksud kita punya contoh C ni, situation C adalah binomial. Okay, jelas tak? Okay. So itu introduction saja. Tapi ni tak penting. Ui, setengah jam juga bang masa. Okay, kita lihat kepada example yang kedua. Okay, example yang kedua. Okay, if X is binomially distributed with parameter n is equal to 10 and P is 0.9. Macam mana saya tahu? Sebab tadi saya dah explain dengan kat sini adalah n, yang ni adalah P. Okay, so soalan yang pertama, find Px equal to 6. Okay, so Px equal to 6, kita boleh guna formula yang mana? Formula yang ni, betul? Sebab Px sama dengan R. R tu adalah number of successes obtained. Okay, so bermaksud kalau dia lihat Px sama dengan 6, so that mean dia akan jadi Px equal to 6 sama dengan, okay, n kita berapa? 10, bermaksud dia nak 6 saja. So 10 choose 6. 10 choose 6. Darabkan dengan probability of success. Apa probability of success dia? 0.9. Kalau gitu Q dia berapa? 0.1. 1 tolak 0.9. Okay. So 10 choose 6 darabkan dengan 0.9 to the power of 6. Darabkan dengan 0.1 to the power of 10 minus 6. Apa? 4. Okay. So masukkan value ke dalam calculator. Okay. So you boleh calculate. Sebab apa? Tahu kan macam mana tekan C tu? Okay, berapa nilai awak dapat nak belajar? Okay, berapa awak dapat? Zero point zero, 0.0, 1 berapa? Saya dapat 112, betul? 116, so kita ambil dalam 4 desimal, jadi 112. Okay, ada reason kenapa kita ambil 4 desimal. Sebab nanti kalau kita nak guna table, memang dia 4 titik perpuluhan sahaja. Okay, boleh? Okay, kita lihat kepada soalan B. Okay, soalan B. B bersamaan dengan apa? Px greater than 8. Greater than 8. So bermaksud, saya dah pesan tadi. Binomial, discrete ataupun continuous? Discrete. So discrete sangat particular dengan simbol. So termasuk ke tak termasuk? Tak termasuk. 8 tak termasuk. Bermaksud 9 dan ke atas. So bermaksud Px greater than equal to 9. So kita nak 9 dan ke atas. Berapa trial yang kita ada? Berapa trial? 10. Bermaksud saya boleh ambil sampai mana je? Px sama dengan 9 tambah Px sama dengan 10. Nanti awak dia tanya pula, sampai mana kita nak kira ni? 9 sampai berapa? Kita tengok pada n kita. N kita tu sampai mana? Kalau sampai 10, kita berhenti pada 10. So macam mana cari Px sama dengan 9, guys? Masukkan dalam formula macam kat atas tadi. Okay. So Px sama dengan 9 ada 10 choose 9 darab dengan 0.9 kuasa 9 darab dengan 0.1 kuasa 1. Tambahkan dengan 10 choose 10 darab 0.9 kuasa
10 darabkan dengan 0.1 kuasa kosong. Okey, calculate. Dapat apa? Tolak PX less than boleh, tapi kau kena kira banyak ah. PX sama 0 tambah PX sama 1 sampai 8. So better kau ambil 9 dengan 10 je. Boleh, logiknya boleh, tapi kau buat kerja panjang. Boleh Boleh guys. Okay, kita ambil muka sikit. Boleh ke guys? Okay, tengok muka ceria sikit. Awak tak nampak? Saya nampak ni. Ni saya tengah tengok gambar perempuan ni. Okay, lepas tu tengok gambar lelaki pula. Okay, tu pandang sikit tu. Tu, malu lah. Pemalu pula. Okay. Okay, yang tu depan sekali tu nama dia tu Okay. Okay, berapa jawapan dia? Saya dapat 0.7361. Betul? Dapat tak? Okay, 7361. Okay, kita lihat kepada soalan C. Greater than equal to 2, betul? Greater than equal to 2. Bermaksud dia nak 2 dan ke atas. Barulah kita boleh guna macam barat nak tadi. Kita nak 2 sampai 10. Takkan nak PX sama 2 tambah PX sama 3 tambah PX sama 4 tambah PX banyaklah kita nak kira kan. So ingat, total probability adalah 1. Yang kita tak nak 2 kita nak. Yang kita tak nak 1 dan kosong. So tolaklah PX sama dengan kosong. Tolak PX sama dengan 1. Ingat, R bermula daripada 0. Bukan bermula daripada 1. Awal-awal tadi saya dah highlightkan kan. Boleh? Kenapa? Okay, masukkan dalam formula. Ataupun kalau kamu nak buat dalam bentuk tambah pun boleh. Bentuk 1 tolak PX sama dengan kosong tambah PX sama dengan 1. Tapi kena ada bracket lah. Bahaya sikit lah. Baik buat macam saya kat atas tadi. Lagi senang lah. Takut kamu terlupa bracket tu nanti dia bahaya lah. Boleh guys? Okay, cuba kira. Malas lah saya tunggu awak. So jawapan dia adalah 0.999999999. So dia menghampiri kepada 1. Boleh Boleh ke guys? Kenapa dia makin malap Cuba tutup satu lagi lampu. Please. Okay, boleh guys. Boleh Okay, boleh If. Tutup yang row ni je. Bukan? Terima kasih Is. Makin malap Boleh Better lah. Better lah. Okay, kita lihat pada yang seterusnya. Okay. Example 3. Okay. Example 3 boleh ke? So the probability of a group B blood donor is 0.09. Calculate. Okay. So dia kata probability untuk dapat penderma daripada kumpulan B adalah 0.09. Betul? Okay. So dia nak apa? Calculate the least number of donor. So dia tak tahu N. Berapa ramai penderma yang datang. Dia nak N. To ensure that the probability of obtaining at least one group B donor is greater than 0.95. Okay. So bermaksud soalan ni, sekarang ni, X binomially distributed dengan parameter N dia kita tidak tahu. Kita tak tahu berapa orang penderma yang ada. Tapi kita tahu probability of getting group B blood donor adalah 0.09. So bermaksud P kita 0.09. Sebab kita dah dapatkan group B punya penderma, betul? Okay, so P bersamaan dengan 0.09. Okay. Tapi dia kata dia nak cari N ni yang mana probability of at least ni apa maksudnya? Lebih besar sama dengan, betul? Dia nak satu saja, P at least 1
adalah lebih besar, greater, daripada 0.955. Okey, boleh Okey, so macam mana kita nak cari ni guys? Okey, so memandangkan n kita tak tahu, kalau kita nak kira n, kira satu px sama 1 tambah px sama 2 sampailah px sama dengan n tu, kita tak tahu n dia kan. So, kita tolakkan jumlah probability apa? 1. So, kalau saya nak lebih besar daripada 1, yang saya tak nak adalah kosong. Betul? Px equal to 0. Sebab R kita bermula daripada 0. Sekarang ni dia nak R dia bermula daripada 1 hinggalah ke N. Tapi N kita tak tahu. So, bermaksud Px greater than equal to 1 ni bersamaan dengan 1 minus Px equal to 0. Betul tak? Logik tak? Itu logik dia. Betul? Sebab kita nak 1 dan ke atas. Bermaksud kita tak nak Px sama dengan 0 saja. Okey. Lebih besar daripada 0.95. So, yang ni kita boleh masukkan ke dalam formula. So, Akaha, hello. Okay. Emergency ke? Kalau emergency boleh. Kalau tak emergency, tak apa. Takutlah parents ada sakit ke apa. Okay. So, Px sama dengan 0. So, kita dapat NCR. So, NCR, N kita tahu tak? So, N choose 0. Betul? P kita berapa? 0.09 to the power of 0. Betul? Darabkan dengan apa? 0. To the power of n. N minus 0 akan dapat n semula. Greater than 0.95. Okey. So, macam mana ni? N to 0 ni, sir? Okey. So, kalau macam mana tu kita pergi kepada formula yang muka surat apa ni? Ni. NCR, betul? NCR. Okey, kita kira kat tepi dia. Kalau NC0, R dia bersamaan 0, kita akan dapat apa? N factorial over 0 factorial N minus 0 jadi N factorial jugalah kan? So, bermaksud kat sini saya boleh cancel out N factorial dengan N factorial, betul? So, yang tinggal adalah 1 divide by 0 factorial. So, 0 factorial, cuba tekan calculator dapat apa? 0 factorial tekan calculator dapat apa? 1, betul? So, bermaksud 1 bahagi 1 dapat 1. So, bermaksud dekat sini N choose 0 ni sama dengan apa guys? 1. So, 1 darab 0.09 kuasa 0 pun 1. So, darab 1 darabkan dengan 0.91 kuasa N lebih besar daripada 0.955. Okay, jelas tak? Okey, so bermaksud yang tinggal apa? 1 tolak 0.91 kuasa N lebih besar daripada 0.95. So, kita nak dapatkan N kan? So, kita kena jadikan N sebagai subjek. So, negative 0.91 to the power of N is equal to 0.95 tolak 1. Negative 0.05. Betul? Betul Okay. So, cancel out negatif dapat apa? Ingat, apabila saya bahagikan negatif 1 ke sebelah kanan untuk jadikan dia positif, simbol akan berubah. So, bermaksud 0.91 kuasa N lebih kecil daripada 0.05. Sebab kita bahagikan dia, negatif tu akan hilang. Ingat, pembahagian ataupun pendaraban nombor negatif akan mengubah simbol inequalities. Okay, so dah berubah simbol. Apa kita nak buat ni? Log both side. So, N log 0.91 is less than log 0.05. Okay, lepas tu buat apa guys? Jadikan N sebagai subjek. So, bila jadikan N sebagai subjek, bear in mind, tekan calculator tu, log 0.91 tu negatif ke positif? Tekan, log 0.91 negatif ke positif?
Negatif. So kalau saya bahagikan ke sebelah sana, apa akan berlaku? Simbol berubah sekali lagi. So log 0.05 bagi log 0.91. So n is greater than berapa? 31 point berapa? 31.76 betul? 31.76. So bermaksud n sama dengan 32. Lebih besar daripada 31 adalah 32 dan ke atas. Sebab dia kata least number. So nombor yang paling kecil selepas 31 adalah 32. Boleh? Boleh tak guys? Okay, kalau boleh kita teruskan lagi guys. Okay. So kita pergi kepada example keempat. Sempat ke tak ni masuk table cepat. Okay. In a biology examination, 45% of student pass. So dia kata dalam exam bio, 45% pelajar dia lulus. Macam matematik, berapa lulus hari tu? 98 berapa tak? Ada seorang fail Okay. So if a class of 20 students took the examination, find the probability. Find the probability. Okay. So kat sini macam mana kita tahu? Kita ada maklumat yang pertama adalah probability of success of getting biology pass is 45%. And kita ada number of trials is 20. So that's mean kita boleh tulis macam ni. 20 0.45. So kita tahu dia binomial lah. Sebab apa? Sebab dia ada N, sebab dia ada P dan dia adalah independent. Sebab lepas tu dia punya probability tu pass fail sama je. 0.45. Okay, faham Okay, so kita tahu dia adalah binomial. So soalan yang pertama, dia nak apa? Exactly 15 student. Bermaksud dia nak apa guys? Px sama dengan 5 plus. So n kita berapa? 20. P kita 0.45. So bermaksud 20 choose 15 darabkan dengan 0.45 kuasa 15 darabkan dengan Q dia berapa? 0.5 kuasa 5. Tekan kalkulator kamu dapatlah dia punya answer. Berapa? Ni darab dah buruk benar dot tu. Okey. Berapa tu? 0. Apa? 0. Ada berapa kosong? 3 kosong. 2 je kan? Okey. Sama tak jawapan dengan saya? Okay, very good. Teruskan. At least 2 student pass. Macam mana simbolnya tu? At least lebih besar sama dengan 2. Takkanlah kau nak kira sampai 20. 2 campur 3 campur 4 campur 5 campur sampai 20. Tak kan? So total probability berapa guys? 1. So apa yang kita tak nak guys? 1 dan juga kosong. So 1 tolak Px sama dengan kosong. Tolakkan dengan Px sama dengan 1. Boleh? Boleh awak nak kira 2 tambah 3 tau. Boleh. Tapi buang masa lah kan. Betul je. Dapat jawapan sama. Kan? Okay. Berapa jawapan dia? Okay. Tunggu awak lambat. Saya bagi jawapan. 0.9999. Nanti kira lah. Nanti awak buat kira sendiri. Saya pun nak kejar masa ni. Okay. C dia nak apa? More. More ni lebih besar daripada 16. 16 termasuk ke tak? Tak termasuk. Bermaksud yang termasuk adalah 17 dan ke atas. Okay, so bermaksud dia sama dengan Px greater than equal to 17. So bermaksud kita nak apa? 17, 18, 19, 20. Tambahkanlah ada 4 tu. Boleh? Okay, saya bagi jawapan akhir saja. Nanti kamu cek 0.0003.
Dia sama dengan PX sama dengan 17 tambah PX sama dengan 18 tambah PX sama dengan 19 tambah PX sama dengan 20. Okay, boleh ke guys? Okay, not more than 1. Not more. Apa dia? Tak lebih dari 1. Bermaksud? 1 termasuk tak? Tak lebih dari 1. Tak boleh lebih daripada 1. 2 boleh? 2 tak boleh. Bermaksud 1 dan juga kosong. Bermaksud dia adalah PX less than equal to 1. Bermaksud dia adalah PX sama dengan kosong tambah PX sama dengan 1. Okay. Nanti kamu kira sendiri. Dapatlah jawapan dia. 0.0001. Boleh ke? Tu jangan marah tu. Relax tu. Cakap boleh. Okay lah. Okay, tu relax tu gurau tu. Tu. Nanti awak report pula. Jangan tu. Viral pula masuk kat IG. Okay, jangan. Saya saja gurau-gurau. Okay. So, kita lihat pada page yang seterusnya. Saya tahu tu tak macam tu lah. Tu budak baik. Tu. Kita lihat kepada, okay, boleh keluarkan buku oren. Tapi kejap lagi lah. Baca dulu. Okay. Kenapa kita nak guna buku oren? Sebab bila kiraan tu makin banyak, bila N tu jadi lebih besar, kalau setakat 20 kan, 20 pun dah banyak dari kita kira kan. 17 campur 18 campur 19 campur 20. Dah banyak lah kira tu kan. So bermaksud bila number of trial makin banyak, so kiraan kita menjadi makin sukar. Okey, makin orang kata makin rumit lah, makin rumit. So bermaksud table ni yang akan membantu. Nampak? Sebab dia cakap kat sini, as the number of trial get larger, the calculation becomes tedious. Okay. Therefore, binary table is used instead. Okay. And then, cara penggunaan dalam buku binomial table ni, bukan binomial table saja, proses sekali. Table of statistic ini, cara bacaan dia adalah PX, simbol dia adalah PX. PX greater equal to R. So, cara baca dia, katalah, PX lebih besar sama dengan 1. Cara dia mesti ada, simbol dia hanya lebih besar sama dengan saja. Dia tak ada lebih kecil, tak ada lebih besar saja, tak. Simbolnya hanya lebih besar sama dengan saja untuk kamu refer pada table. Okey, kita tengok pada contoh. So dalam ni dia dah ambil keratan dalam table awak tu, dia dah paste kat sini. Dia pun tanya soalan ni. Dia kata N dia diberi N20. P 0.35. Dia nak cari PX greater than equal to 7. Kita boleh baca direct tak? Sebab apa? Simbolnya lebih besar sama dengan. Okay, sebab simbol tu lebih besar sama dengan kat sini. Okay. So, dekat 7 ni, wakil dia adalah R. R adalah number of successes. Betul? Okay, cara nak baca table, kita tengok. Pada kolom yang pertama ni, okay, awak nampak tak? Pada kolom yang pertama tu adalah N tu adalah kita punya bilangan N lah, number of trial. And then row pertama ada 2. Ada probability pada kita punya first row, dan pada second row adalah dia punya R. Okay. So yang ini adalah R, yang ini adalah N, yang ini adalah P. Okay. So tadi maklumat kita, N kita berapa? 20. P kita berapa? 0.35. So mana? 0.35 kat sini lah kan? Dan kita punya R berapa? 7. So 7 mana? R7 kat sini, betul? So berapa bacaan dia? Itu cara baca dia. 0.583 4. Boleh? Okey. So seterusnya, N20, P 0.5, R dia 6. Okey. N20, P 0.5. So N20, P 0.5, R dia 6. So bacaannya adalah 0.9793. Okey, itu cara bacaan dalam table. Boleh Mudah kan? Awak dah biasa kan? Okey, so sini saya ajar, so bermaksud awak boleh tulis jawapan dia kat sini. Okey.
Kita pergi kepada example 5. Okay. Example 5. Okay. X is a random variable such that X is binomially distributed with parameter n is 5 and P is equal to 0.3. Okay. So kita ada maklumat kat sini bahawa kita punya n bersamaan dengan 5. P kita bersamaan dengan 0.3. By using table. Okey, bila ada ayat by using table, kamu tak boleh guna formula tadi. Px sama NCR tadi. Tak boleh. Wajib menggunakan table. Faham bila dia kata table, table lah. Bila dia kata kira dia tak mention apa-apa, suka hati kamu lah nak guna method apa pun. Okay, so ini wajib guna table. So sekarang ni n kita berapa? 5. P kita 0.3. Jom kita tengok table. Pada muka surat berapa? 3. N5. P kita apa? 0.3 ke 0.03? Okey, kalau muka surat 5 ni bukanlah kan? So bermaksud dia muka surat muka surat 5. Macam mana tahu muka surat 5 guys? N kita lihat pada N. N kita 5. P kita 0.3. Tu cara dia. Boleh? Boleh? So kita lihat pada page yang kelima, iaitu pada N kita 5, P kita 0.3. Sama tak? Okey, tapi kita nak cari apa Okey, kita lihat pada soalan. Kita nak cari apa? Kita nak cari soalan yang pertama, iaitu A. Px greater than equal to 3. Ingat, saya pesan apa? Bacaan dalam table, simbolnya hanya lebih besar sama dengan. So boleh baca terus tak? Bermaksud R dia berapa? R dia 3. So kita cari mana R3 kat sini. So R3 ni kan? R3 0.163 1. So bermaksud jawapan yang pertama itu adalah hilang pula suara ni. 0.163 1. Faham tak? Okey. Soalan B. Px greater than 3. Okey, ni binomial ke apa? Binomial discrete ke tak? Discrete kan? So dia sangat particular dengan simbol. So 3 termasuk ke tak? Okey, apa yang termasuk? Okey, kita ubah bentuk dulu. Dia akan jadi Px greater than equal to 4. Bermaksud dia nak X lebih besar sama dengan 4. So nak baca kat table kepada R berapa? R dia 4. So kita tengok pada table. R4 bersamaan dengan apa? 0.0308. Okey, so kita salin. 0.0 308. Jelas tak? Jelas tak? Mudah kan? Okey. Seterusnya C. Px less than equal to 3. Boleh tak kita baca direct pada table? Kenapa? Sebab simbolnya less. Sebab hanya lebih besar sama dengan saja. Sebab kita kena modify. Total probability berapa? 1 kan? Kita nak 3 dan ke bawah. Bermaksud kita tak nak apa? 4 dan ke atas. Bermaksud total probability 1 tolakkan dengan yang kita tak nak, iaitu 4 dan ke atas. Px greater than equal to 4. Kita dah cari ke tak? Dah tadi. Berapa nilai dia? So 1 tolak 0.0308. Berapa hasil dia? Apa Saya dapat apa? 0.9692 betul? 0.9692. Boleh? Mudah kan? Okay, D. Px less than 3. 3 boleh baca direct dalam table? Tak. 3 termasuk ke tak? Bermaksud dia nak lebih kecil sama dengan 2. Dia nak 2 dan ke bawah. So dia tak nak apa? Dia tak nak 3 dan ke atas. Bermaksud total probability adalah 1. Tolakkan dengan benda yang kita tak nak.
iaitu 3 dan ke atas sebab dia nak 2 dan ke bawah. Okey. So bacalah 3 dah cari belum? So 1 tolak 0.1631 hasilnya. Okey, mudah tak? Okey. And then last Px equal to 3. Kita nak 3 je. Tapi bacaan dalam table semua lebih besar, betul? Maksud saya nak buat macam mana? Px greater than equal to 3. Kalau 3 sampailah n, betul? So saya nak 3 saja. Bermaksud saya kena tolakkan dengan 4. Tolak yang depan dia. Px greater than equal to 4. Dua-dua ni kita dah cari ke? Dah, iaitu 0.1631 tolakkan dengan 0.0308. Apa hasil? 0.13 2 3. Okay, jelas tak? Boleh ke? Okay. Kalau boleh, boleh ke kita terus lagi? Terus ke? Berhenti ke? Terus ke? Berhenti ke? Berhenti? Dah rasa macam overload dah? Overload lah? Okay, kita sambung hari esok. Sabar dulu. Kita ambil muka dulu. Okay guys, okay ke hari ni? Okay, bye-bye sikit dekat kamera. Bye-bye ke arah saya. Okay, lambai sikit yang girls dahulu. Okay, lambai sikit. Okay, thank you. Okay, seterusnya kita pergi pada Boboy. Okay. Okay, pemenang PUBG kat tangan pemenang PUBG. Okay, kita bagi tepukan sikit kepada pemenang PUBG. Kita ada wakil kolej. Yang menewaskan seluruh matrikulasi yang berada di Malaysia. Bukannya kolej matrikulasi saja. Okey, bagi tepukan sikit. Okey, thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi pada hari esok jam 8 pagi. Oh my god, selama ni tengok dekat bilik je kan. Tak apa, you all ada waktu free lain tak? Kalau ada kita tukar. Tak ada